Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan di malam ini buat seketika untuk sama-sama kita bermuhasabah diri kita sebelum Ramadan berlepas ataupun meninggal kita, tuan-tuan. Kalau kita tengok kepada Ramadan di hari ini, tuan-tuan, seolah-olah ajal kita pun dah sampai. Dah hampir-hampir nak sampai penghujung kita di hari ini, tuan-tuan. Bila Ramadan berlepas, ibarat kata ajal kita pun sudah mengakhiri kita hidup ini, tuan-tuan. Maka kita seorang mukmin hamba Allah Ta'ala dengan penuh beriman kepada Allah Ta'ala, iaitu kita beriman salah satu daripada rukun juga, tuan-tuan, iaitu alam ghaib. Di depan kita di hari ini kita akan menemui alam ghaib melalui mati, tuan-tuan. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan di malam ini untuk muhasabah diri tentang kematian kita, tuan-tuan. Kerana mati satu perkara yang tak boleh nak helah, tak boleh nak tebus dengan apa saja yang ada di permukaan bumi. Mati satu perkara yang pasti kita hadapi. Mau tak mau kita mesti jumpa, tuan-tuan. Dan mati ini juga, tuan-tuan, satu perkara yang mendorongkan kita supaya kita tingkatkan amal ibadat kita sekuat-kuatnya, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sebagaimana saya sebutkan sepotong ayat, Allah Ta'ala telah berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katalah engkau wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umat-umat kamu, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu duk lari-lari, yang kamu duk bimbang-bimbang, yang kamu duk takut-takut itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu akan jumpa kamu. Ini, tuan-tuan, yang kita risau, yang kita kecewa, tuan-tuan. Yang kita bimbang di hari ini, mati di depan kita. Tak boleh kita nak tanggung, tak boleh kita nak berdalih, tuan-tuan. Bila sampai saja setting akhir, tuan-tuan, sampai saat dia, maka datanglah malakul maut rumah kita, tuan-tuan. Ini di saat kita menunggu-nunggu, ialah mati di depan kita. Fa innahu mulaqikum, maka sungguhnya mati itu akan jumpa kamu. Bila dah kita sampai ajal, dah kita dah mati, tuan-tuan, summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian dicampakkan kita ke alam ghaib, iaitu kita dikebumikan dalam kubur, tuan-tuan. Dikubur kita, dikambung dikubur, tuan-tuan. Ini yang sedang menunggu di depan kita. Tak berapa lama lagi, tuan-tuan. Nafas kita tak lama lagi kita kena nafas di dunia, tuan-tuan. Karena kita dah yakin bahawanya mati ni, kullu nafsin za'iqatul maut, sebagaimana Allah Ta'ala cerita. Tiap-tiap diri yang ada di permukaan bumi ini, sama ada Islam atau bukan Islam, maka dia akan merasa mati. Tak siapa pun yang kekal dunia ini. Dunia ini akan fana, akan utuh, akan hancur suatu hari. Dikatakan kiamat, tuan-tuan. Maka yang paling dekat dengan kita, tuan-tuan, itu mati, tuan-tuan. Bila kita dicampakkan ke alam ghaib, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan diberitahu kepada kamu ketika kamu berada di alam ghaib, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan ketika kamu berada di dunia ini. Ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi tahu kepada kita bila kita berada di alam ghaib. Bila kita berada di alam barzakh,
Apabila kita ada di dalam perut bumi, Allah Ta'ala akan cerita kepada kita satu persatu apa yang kita lakukan di permukaan bumi semasa kita hidup, tuan-tuan. Ini perlu kita tingkat. Ini perlu kita muhasabah diri kita sebelum Ramadan berlepas, tuan-tuan. Maka Ramadan, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagikan kepada kita tidak ada harga, tuan-tuan. Tidak ada nilai yang tertentu, tuan-tuan. Bagaimana sepotong hadis Nabi yang bermaksud, tuan-tuan, Rajab adalah bulan aku, Allah Ta'ala kata. Rajab adalah bulan aku. Sya'ban adalah bulan Muhammad, bulan Nabi kita, tuan-tuan. Ramadan, Allah Ta'ala cerita kata, bulan umat Muhammad, tuan-tuan. Ramadan. Sengaja Allah Ta'ala bagikan Ramadan kepada kita adalah di antara hikmah yang ulama mengatakan bahawa tak lain tak bukan kerana umat Muhammad dia hidup di penghujung dunia. Kita sekarang dikatakan akhir zaman. Maka akhir zaman kita dah tahu dah, tuan-tuan. Kita penuh, kita banjiri dengan maksiat, dosa-dosa banyak, tuan-tuan. Apa lagi tak timur di hari ini, tuan-tuan, di akhir zaman. Keluar saja kat rumah kita, tuan, dari rumah kita ke jalan, naik kereta, tunggang kereta, jumpa dah, tuan-tuan. Di pasar lagi banyak, tuan-tuan. Dosa lagi, tuan-tuan. Kita di akhir zaman, tuan, memang bala dan fitnah, tuan-tuan. Zalim di antara satu sama lain banyak, tuan-tuan. Ini adalah di akhir zaman. Oleh itu Allah Ta'ala sengaja bagikan Ramadan kepada umat Muhammad supaya umat Muhammad memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya. Ini kemuliaan bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita guna Ramadan masih ada lagi, tak berapa malam lagi, tuan-tuan. Kita tingkat, kita kejarkan sebanyak-banyak dan sekuat-kuatnya. Penuhilah masa lapang kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala, sembahyang dan sebagainya. Segala ibadat kita isikan, penuhilah di bulan Ramadan, tuan-tuan. Tak berapa malam lagi, tak berapa hari lagi, tuan-tuan. Keberkatan Ramadan ini akan berlepas dengan kita, tuan-tuan. Akan berlepas dari kita, tuan-tuan. Maka bila dah Ramadan berlepas, tuan-tuan, kita belum tahu lagi di tahun depan, tuan-tuan, adakah kita masih berada lagi di dunia ini, ataupun kita dah kembali ke rahmatullah. Kita dijemput oleh Allah Ta'ala kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami daripada Allah, wa ilaihi raji'un, dan kepadanya kami akan kembali. Ini, tuan-tuan, yang kita perlu muhasabah diri kita sebelum Ramadan berlepas, tuan-tuan. Maka kenapa timbul soalan kepada kita? Kenapa Allah Ta'ala masih menghidup kita lagi hari ini? Kenapa Allah Ta'ala menghidupkan kita, tak mati lagi kita di hari ini? Sempat kita bertemu dengan Ramadan. Maka di antara ulama, di antara Imam Ghazali, dia ceritakan bahawa Allah Ta'ala menghidupkan kita pada hari ini ialah kerana banyaknya dosa kita belum kita bertaubat lagi. Belum kita bertaubat lagi. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Oleh itu dia bertemukan kita dengan Ramadan. Inilah di antara ulama mengatakan Allah Ta'ala masih sayang kepada kita kerana dosa kita masih banyak lagi belum bertaubat kepada Allah. Maka kita berada di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadat kita, khususnya sembahyang tarawih, tuan-tuan. Sembahyang tarawih, tuan-tuan, kelebihannya banyak, tuan-tuan. Salah satu dari kelebihan sembahyang tarawih, tuan-tuan, siapa yang sembahyang tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sepotong hadis Nabi cerita tentang kelebihan tarawih, tuan-tuan. Allah Ta'ala binakan satu istana, satu mahligai, satu istana di syurga, tuan-tuan. Itu yang kita perlu sekali di hari ini, tuan-tuan. Kerana di hari ini kita hidup dua matlamat, tuan-tuan.
Yang pertama kita kejarkan kekayaan kita hidup dunia. Di hari ini segala manusia, setiap manusia kejarnya hidup kekayaan dunia. Setiap manusia mahu kekayaan. Sampai tidur tak tidur, sampai sakit kepala, sampai meropok, sampai apa? Ialah kejar kekayaan dunia, tuan-tuan. Tetapi kekayaan kita akhirat, tuan-tuan, belum tentu lagi. Belum tentu lagi kita. Adakah mencukupi bagi kita untuk kekayaan akhirat? Yang kita nak hidup selama-lama. Kepergian kita tak akan kembali lagi. Khalidina fiha abada, kekal buat selama-lamanya di sana. Tak berakhir. Tak kesudahan. Kita akan pergi, tuan-tuan. Kita berada di alam akhirat, tuan-tuan. Maka mari kita fikir, tuan-tuan. Mari kita muhasabahkan diri kita kekayaan akhirat. Kerana kekayaan dunia dah hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan dah bagi kepada kita. Dah bagi sehat kepada kita. Dah bagi kemewahan hidup dunia, harta benda, tuan-tuan. Kadang-kadang seorang kita ada kereta mewah 10, 20, tuan-tuan. Ada villa, ada banglo, ada rumah besar, tuan-tuan. Alhamdulillah Tuhan dah bagi kita dunia, tuan-tuan. Tapi cuba kita tengok kekayaan kita akhirat, tuan-tuan. Kita renung, kita tinggalkan amalan kita yang telah lepas. Adakah kita dah mencukupi kekayaan kita akhirat? Ini saja kita perlu muhasabah dahulu, tuan-tuan. Iaitu mati menunggu kita di saat-saat itu. Maka kita akan pergi, kita akan hilang di dunia itu. Maka kepergian kita tak akan kembali, tuan-tuan. Kita dah hari ini Allah Ta'ala dah bagi nikmat, alhamdulillah. Kalau kita tengok pada rakyat Somalia, tuan-tuan, yang tak buat nasib baik, Tuhan bagi kepada dia. Bagaimana keadaan mereka itu? Rakyat Somalia mati dengan kelaparan, penyakit mengepok. Allah memang dahsyat, tuan-tuan. Itu nasib mereka yang tak bernasib baik, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita, alhamdulillah. Khususnya kita Malaysia, tuan, alhamdulillah Tuhan bagi nikmat yang banyak sekali. Limpah. Sampai di Ramadan, tuan, kadang-kadang membaziri. Ini perlu kita muhasabah kembali, tuan-tuan. Ini kekayaan kita akhirat, tuan-tuan. Kerana Ramadan akan berlepas. Khususnya di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar, tuan-tuan, kejar. Kerana bila saja kita dapat, bila kita saja dapat malam Lailatul Qadar, maka kita beruntung, tuan-tuan. Kekayaan kita untuk akhirat kita, Lailatul Qadar, tuan-tuan. Khairun min alf syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ulama mengatakan bahawasanya 1000 bulan saja, tapi dia lebih baik dari 1000 bulan. Sama dengan orang yang beribadat tak henti-henti 83 tahun, tuan-tuan. Kalau kita ibadat 83 tahun tak hati-hati, sama yang orang dapat malam Lailatul Qadar, satu malam saja beribadat di malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Ini malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Kalau kita tahu di malam tu nak turun duit, nak turun fikih, tuan-tuan, mungkin tak tidur, tuan-tuan. Tinggal habis dah kereta-kereta mewah pun kejar ke masjid kerana nak turun duit malam tu. Tapi Allah Ta'ala kata ada malam Lailatul Qadar, tapi tak tentu malam mana-mana. Lalu kita tidur kat rumah. Cukuplah, kita ni dah puasa dah. Dah zikir qadar-qadar, cukuplah. Kalau kita tak nampak, tuan-tuan. Tapi bila kita sampai ke alam akhirat, kita boleh tahu. Sebagaimana Tuhan cerita dalam sepotong ayat. Orang yang ada di alam barzakh ni, tuan, bila tidak ada amalan, bagaimana keadaannya? Wahum yastariquna fiha rabbana absarna. Wahum yastariquna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Itu, tuan. Dia cerita tentang orang yang ada kubur, tuan, bila tidak ada amal kebaikan. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari alam kubur ini ke kampung kami semula. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Dia minta kepada Allah Ta'ala. Orang yang ada dalam kubur,
bila dia berada di alam barzakh, dia tengok dah, dia dapat rasa dah azab-azab di alam kubur. Bila tidak ada amalan mencukupi, maka dia minta Allah Ta'ala, minta izin Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hantarkan di kampung dia semula, ke negeri dia semula. Kerana dia nak buat amal yang soleh. Dia tak mahu dah ghairal ladzi kunna na'mal. Aku tak mahu dah semacam dulu. Itu keadaan orang dalam alam barzakh. Bila tak mencukupi amal ibadat dia, amal yang soleh dia. Itulah keadaan dia. Belum neraka lagi tuan. Kalaulah kita ni ahli neraka, Allah betul lebih azab lagi tuan. Kalau kita kosong amalan kita, kalaulah kebajikan kita tak mencukupi ataupun sedikit dari amalan kebajikan kita, maka kita dihukumkan kepada neraka tuan. Maka dalam neraka tuan, bagaimana ulama mengatakan, kalau tengok contoh mudah-mudah tuan, neraka ni kita nyalakan api, ambil saja plastik tuan, supit yang kita isikan barang-barang tu, kita letak di atas pucuk api tuan. Bagaimana keadaan supit itu tuan? Itu keadaan orang dalam neraka tu. Setiap kali api menyala membakarkan manusia, maka luruh, jatuh daging-daging dan tulang-tulang dia, kepala dia, tangan dia, perut dia, kaki dia, jatuh, hancur. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tuan kata, kullama nadijat, setiap kali api menyala maka runtuh. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali luruh daging-daging dia tu, baddalnahum juludan ghairaha. Tuhan kata, kami gantikan kulit lain pula, daging lain pula. Bila dah hancur, jadi. Bila dah hancur, jadi. Bila hancur, jadi. Tuan. Ini keadaan orang dalam neraka tuan. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab, supaya mereka itu merasai azab. Kenapa? Kerana ialah dia hidup di dunia dulu, dia tak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mengamalkan amal yang soleh. Dia tak lakukan amal yang soleh. Maka bila dihukumkan neraka itu keadaan begitu. Sepotong hadis Nabi cerita, 1 jam saja orang dalam neraka 70 kali berubah. 70 kali berubah. 70 kali hancur. 70 kali jadi tuan. Hancur jadi. Itu keadaan orang dalam neraka tuan. Yang kita perlu muhasabah kita dari ini, khususnya di bulan yang berkah ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadat kita sekuat-kuatnya. Mana sama-sama kita membanyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan. Biarkan air mata kita menitis ke sejadah kita tuan, supaya menjadi saksi akhirat. Menyesal segala perbuatan kita, kejahatan kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama kita hidup di dunia ini tuan. Itu yang perlu kita muhasabah dari ini tuan. Maka di akhir ini saya nak cerita tentang satu hadis, satu riwayat Nabi cerita tentang kematian tuan. Setiap manusia bila dia sampainya ajal nak mati tuan, tahu. Kita siapa saja yang nak mati tuan, last time kita datanglah pak kumpulan dari Malikul Maut. Datang ke rumah kita, mengetuk pintu rumah kita, masuk ke dalam rumah kita, duduk di tepi kita tuan-tuan, yang kita sakit nak mati, nak meninggal tuan. Ini satu hari yang kita nak meninggal tuan. Bukan orang lain. Saya cerita bukan orang lain, untuk diri kita sendiri. Kita akan rasa tuan. Sepotong hadis Nabi kita. Bila sampai dah ajal, datanglah 4 kumpulan daripada Malikul Maut, duduk dekat kita. Kumpulan yang pertama dia duduk di penghujung kaki kita, di hujung kaki. Kumpulan yang kedua dia duduk sama dengan lutut kita. Kumpulan yang ketiga dia duduk sama dengan perut kita. Kumpulan yang keempat dia duduk sama dengan dada kita tuan. Ini hari kita nak mati, bukan orang nak mati. Jangan anggapkan orang nak mati, kita nak mati. Hari last kita nak mati, inilah kita akan rasa tuan. Saya atau tuan-tuan dan puan-puan, suatu hari kita akan pergi tuan-tuan, akan berlepas di dunia ini tuan-tuan, meninggal dunia tuan-tuan, buat selama-lama tuan-tuan.
Hari kita nak mati tuan-tuan. Nabi bagi tahu. Kumpulan yang pertama bila sampai fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai, dia selalu mulai pecik. Mulai dari ibu kaki kita sampai ke lutut kita. Kumpulan yang pertama tuan-tuan. Ini tak terasa tuan-tuan. Hari nak mati kita tuan-tuan, hari mati kita terasa. Di saat-saat belum nampak kita berlepas, bercerai dengan badan tuan-tuan. Bila sampai ke lutut, keluar. Kumpulan yang pertama, masuklah kumpulan yang kedua tuan-tuan. Bila masuk kumpulan yang kedua tuan-tuan, dia sambung pecik dari lutut sampai ke pusat kita, sampai ke perut kita tuan-tuan. Bila sampai ke pusat kita, si yang sakit nak mati tu dia dah rasa sikit-sikit ada. Dia rasa pelik. Dia rasa tak semata, dia rasa setiap hari. Tapi dia tak tahu dengan sebenar lagi, dia yakin kan? Sebab tu orang dulu, orang tua tuan-tuan, bila dia pergi ziarah orang sakit, di mana dia sentuh pertama tuan-tuan? Di mana dia pegang? Kita hari ni tak tahu tuan-tuan. Orang tua dulu dia belajar, dia mengaji hadis-hadis. Dia ziarah orang sakit, selalu dia sentuhnya di hujung kaki. Kita kena pegang kaki dia dulu. Pakcik ni dah berapa hari ni? Tak makan berapa hari ni? Tidur tak jerah berapa hari ni? Bila balik hospital, bagaimana keadaan? Dia sentuh di kaki, dia tanya. Sambil dia tanya, dia sentuh di kaki, tangan dia pegang di kaki, ujung kaki. Bila dah dia pegang di sana, rasa kaki dah sejuk tuan-tuan. Dia dah tahu. Orang tua dulu dia tahu. Mana isteri dia, mana anak dia. Kalau si suami itu sakit nak mati. Dia dah tahu dah, roh dah berpindah. Roh tak ada dah di kaki tu, dah sejuk dah. Macam banyak. Itu tuan-tuan. Itu keadaan kita nak mati di akhir nanti tuan-tuan. Di saat last sekali tuan-tuan. Bila sambung keluar kumpulan yang kedua tuan-tuan, sambung kumpulan yang ketiga dari pusat kita, dari perut kita, pecik sambung sampai ke dada kita tuan-tuan. Sampai ke dada kita, di situlah si nak mati tuan-tuan, dia tahu, yakin bahawa dia akan berlepas hari ini. Dia rasa pelik. Dan dia tarik nafas dia tuan-tuan memang pasal berat. Tak selesa dia duduk. Dia rasa lesu dan dia rasa penat. Tak pernah dia rasa sebelum ini. Itu keadaan orang nak mati tuan-tuan. Bila sampai kat situ, dia tengok. Si nak mati dia tengok, dia pandang kepada isteri dia. Dia tengok isteri dia. Ataupun orang tua yang datang itu, dia kata, mana isteri dia? Duduk dekat-dekat. Jangan tinggal jauh. Maka saudara tuan-tuan, insya-Allah di lain kali dah. Sudah pun waktu sampai tuan.